أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يترك بخير يا رحمن. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب يسر ولا تعسر وتم بخير. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita mengucapkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan limpah kurnia-Nya Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita keizinan, ruang dan waktu untuk kita sama-sama berkumpul, berhimpun di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini untuk kita berkongsi sedikit ilmu yang bermanfaat yang telah diwariskan oleh junjungan besar baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diwariskan kepada para pewarisnya, iaitu para ulama, para alim ulama min kibaril ulama wa awliya illahi ta'ala. Mereka inilah yang telah mewariskan ilmu yang telah disampaikan oleh junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ini bersambung sanadnya, bersambung silsilahnya dengan ilmu yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. InsyaAllah pada malam ini kita akan membahaskan tajuk yang ketiga, fasal yang ketiga berkenaan dengan pemilihan ilmu, pemilihan guru, rakan belajar dan juga penetapan ilmu. Sebelum ini, pada minggu yang lepas kita telah membicarakan berkenaan dengan bagaimana untuk kita memilih tempat ataupun memilih tempat pengajian. Ya. Jadi telah disebutkan oleh Al-Imam Abu Hanifah, untuk memilih tempat pengajian maka perlulah kita bermusyawarah dengan ahlinya, kan? Dengan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hukama daripada Samarkand yang telah kita sebut pada minggu yang lepas. Dikata macam mana nak bermusyawarah untuk nak hantar anak-anak kita, untuk nak hantar penuntut-penuntut ilmu di satu tempat pengajian ilmu, maka perlu bermusyawarah. Dengan siapa nak musyawarah? Iaitu dengan orang yang takut kepada Allah, iaitulah para ulama kita, kan? Orang yang paling takut kepada Allah iaitu para alim ulama kita. Jadi musyawarah dengan para alim ulama, ya. Dan kemudian hukama Samarkand juga berpesan kepada kita, ya, hendaklah kita bersabar sekira-kira 2 bulan. Ya, sekira-kira 2 bulan
untuk kita nak teliti, untuk kita nak pilih seseorang guru tersebut. Tengok dalam majlis guru ni, ya. Kemudian kita duduk selama 2 bulan. Ya. Macam mana manhaj pengajian dia. Macam mana kitab yang dia gunakan. Ya. Bagaimana metod dia. Sesuai tak dengan saya. Kitab yang dia guna, kitab kecil ke, kitab rendah ke, kitab sederhana ke, ataupun kitab peringkat akhir. Jangan kita masuk dalam satu majlis ilmu tu, terus kita nak mula belajar kitab-kitab yang tinggi. Ya. Kitab Al-Iqna'. Seperti mana dalam syllabus STAM kita. Kadang-kadang tak masuk akal juga. Ya. Kitab Iqna' ni, kitab fiqh ni antara kitab yang tinggi. Ya. Tak sesuai lagi. Safinatun Najah pun tak habis lagi. Tak? Ya. Kitab mazhab Syafi'i pun tak habis lagi. Timbul pula isu baru-baru ni. Ya. Ada yang kata, tak nak sebutlah nama siapa kan. Dia kata kenapa? Dia kata, tak semestinya kita mengikuti mazhab Syafi'i. Ini orang yang biadab dengan ulama' tuan-tuan. Dia ingat Imam Syafi'i itu siapa dia? Ya? Dia ingat dia itu dah peringkat mujtahid. Ya? Dah boleh keluar fatwa, boleh pilih mana-mana mazhab yang disuka. Ini tak betul tuan-tuan. Ini cara ataupun manhaj pengajian yang bersalahan dengan apa yang telah diwariskan oleh ulama kita. Syekh Ali Jum'ah hafizahullah ta'ala. Ya? Beliau menggelarkan dirinya dengan Asy-Syafi'i pada wujudnya. Al-Imam Asy-Syekh Al-Doktor Ustaz Dr. Ali Jum'ah hafizahullah, ya? Al-Imam Al-Ustaz Al-Doktor Ali Jum'ah Asy-Syafi'i. Di hujung nama dia letakkan perkataan dinisbahkan dengan mazhab yang beliau pegang, iaitu mazhab Syafi'i. Sedangkan kalau kita melihat kalam-kalam ulama yang ada sekarang, dia kata apa? Kalaulah terbakar seluruh kitab usul fiqh yang ada di dunia ni, dan hidupnya al-Imam, hidupnya Syekh Ali Jum'ah, la kafar. Dah cukup dah selamat dah ilmu usul fiqh ni. Dengan hanya hidupnya seorang syekh, iaitu Syekh Ali Jum'ah ni, bekas mufti Mesir dulu. Hidup dia seorang dan terbakar kitab fiqh, insya-Allah tak ada masalah. Kan? Kadang-kadang ada setengah asatizah kita entah dari mana datang. Tak. Bukan asal Malaysia pun. Belajar dengan siapa-siapa. Datang Malaysia, dia kata ilmu usul fiqh tidak perlu. Kan? Kenapa nak ikut qala al-imam, qala Rasulullah. Kan? Ini orang-orang yang bersalahan manhaj ilmunya. Ini orang tak mengaji semua. Tak mengaji dan tidak berguru. Kan? Saya sebut kuliah minggu lalu. Hamka tuan-tuan dulu tak pernah pun baca kunut masa zaman muda dia. 20-30 tahun lepas tu baru nak baca kunut. Orang tanya kenapa baru nak baca kunut? Dulu saya baca satu kitab. Bila saya dah berumur, saya dah baca beribu-ribu kitab, baru saya jumpa boleh baca doa kunut. Kan dah rugi tuan-tuan? Tak. Patut benda boleh jumpa dalam masa 2-3 minit. 20-30 tahun baru jumpa. Kan? Ada guru, tok guru bagi tahu kita, ini macam ni, ya? Sebab apa kita kena baca doa kunut, kan? Walaupun ada pandangan dalam mazhab Syafi'i yang kata tak perlu baca doa kunut, tapi ada pandangan imam yang lain disebut oleh Imam Ramli, ya, rahimahullah, dia kata baca doa kunut. Boleh baca doa kunut, kan? Tak perlu nak bergaduh. Kalaupun kita tak bersetuju dengan pandangan sebagian ulama, kita kata dalam diri kita bahawa saya beramal dengan pandangan ulama yang lain, tetapi saya tetap menghormati pandangan ulama ini. Dah cukup. Kan? Jangan pula kita buat kenyataan kata tak perlu pun nak ikut mazhab Syafi'i keseluruhannya. Hebat kamu. Kan? Hebat kamu. Maknanya kamu peringkat mujtahid lah. Kamu lebih hebat daripada Al-Imam Bukhari. Al-Imam Bukhari pun berpegang dengan mazhab Asy-Syafi'i. Ulama hadis yang meriwayatkan beratus-ratus ribu hadis pun masih berpegang dengan mazhab Syafi'i. Kan? Ini sikap tawaduk ulama terhadap ulama yang lain. Kamu siapa? Kan? Kita siapa? Jadi benda ni kita nak kena muhasabah. Jangan kita sombong dengan diri kita, dengan ilmu kita, dengan kemampuan yang kita ada. Tak. Samalah tuan-tuan macam kita nak diet, kan? Diet suku-suku separuh. Kalau ada dalam grup dalam Facebook, grup diet suku-suku separuh, kan? Kalau kita tak masuk dalam grup tu, kita tak tahu macam mana nak buat, nak amalkan diet yang sebetulnya. Kan? Kita tak makan benda manis, tak makan gula, ya? Kemudian tak makan nasi. Rupa-rupanya bila ada ilmu, bila orang kongsi pada kita, boleh rupanya makan nasi ni. Boleh ambil karbohidrat, nasi, roti, tu benda baik-baik lah tu. Gula pun boleh kita ambil tu. Cuma ambil pada kadar yang sesuai.
Sebab setiap makanan ni dia ada kalori dia, kan. Berapa kalori dia kita kira lah. Dalam internet tu dah ada dah kiraan dia. Roti canai 200 kalori dia. Kan. Ayam masak kari 200 lebih kalori dia. Dah ada dah benda tu. Cuma kita amalkan defisit kalori. Ya. Sehari berapa kita nak ambil kalori dia? Katalah dalam 2000. Amalkan benda ni secara berterusan. Janganlah nak susahkan diri kita, ya, nak paksa diri kita tak makan nasi. Saya macam tu lah dulu, tuan-tuan. Boleh buat dalam masa 2 bulan. Tapi bila kita belajar lah. Rupanya boleh makan nasi ni. Kan tak boleh. Kan? Nasi, roti, ya, minum air manis boleh. Tak? Pagi-pagi minum teh tarik, okey lah. Ya, 1 cawan. Lepas tu minum air masak. Berterusan. Maknanya kita masih menikmati rezeki yang Allah bagi. Tak? Jangan susahkan diri kita. Ya? Sama juga. Kalau dalam dalam larian, ada ilmu dia. Kan kalau kita ni jenis suka berlari, ya, suka buat senaman, berlari dekat padang polo, kan. Apa larian yang kita nak buat? Saya pun baru belajar, tuan-tuan, ya. Dah 6 bulan berlari ni, tengok dalam Facebook, masuk dalam grup dipanggil MAF training, MAF, ya. Maximum Anaerobic Function. Fungsi dia ni adalah untuk kita kekalkan dalam heart rate yang bersesuaian dengan kita. Kadar degupan jantung ni. Macam saya, kalau nak buat kiraan dia, 180 tolak dengan umur. Umur saya 32, maknanya dalam lebih kurang 148. Jadi heart rate saya, kena ada monitor lah. Monitor untuk baca degupan jantung ni, kan. Kena dalam tahap tu, kan. Memang perlahan kalau mula-mula buat tu. Kita ni yang berlari perlahan, kadang-kadang orang berjalan kaki potong kita. Kan tak? Orang berjalan kaki boleh potong kita. Tapi itu dalam program training yang dia aturkan. Dalam masa 3 bulan, dia kata. Buat benda ni, lama kelamaan kamu akan nampak progres dia. Macam mana? Kita akan dapat lajukan, tambah kelajuan kita, tambah pace kita, tapi heart rate kita ni masih rendah. Kalau kata 150, ya 150 lah heart rate. Bulan pertama mungkin dalam kelajuan 10, dipanggil pace 10. Masuk bulan 3, jadi pace 6. Nampak keberkesanan dia. Dulu kita main berlari je, ya, tak tengok dah heart rate kita, nak laju je, nak kira speed saja, kan. Nak minta orang. Tapi bila ada ilmu, orang kongsi, nampak, kita dah tahu, macam ni rupanya. Maknanya tuan, semua benda ilmu, ada ilmu, dan mesti ada guru nak bagi panduan pada kita, nak tunjuk pada kita, ini cara yang sebenarnya, kan. Jangan buat suka-suka kita, jangan kita rasa saya nak buat lah macam ni, saya buat. Jadi itu, ya, perlu ada guru, dan kemudian bersabar selama 2 bulan, kata hukama daripada Samarkand. Baik. Kita masuk dalam kitab Ta'limul Muta'alim Tariqat Ta'alum pada muka surat yang ke-17 dalam kitab saya ini, surat ke-17. Qala al-musannifu rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumikum fid darain amin. Telah berkata musannif, bismillahirrahmanirrahim, sabar dan tetap pada seseorang guru, sesebuah buku, buku ni yakni sesebuah kitab, ya. Lebih sesuai kalau kita terjemahkan dengan kitab, sebab buku ni tak berapa seronok, tuan-tuan, kan. Buku ni tak berseronok, sebab dalam bahasa Melayu kita pun ada juga perkataan kitab, ya. Perkataan kitab ada, kalau tengok dalam kamus Dewan, kitab ada perkataan dalam bahasa Melayu kita. Jadi kalau kitab-kitab agama ni jangan panggil buku, tuan-tuan, ya. Adab kita lebih sesuai kita panggil kitab, ya. Lebih sesuai untuk kita panggil kitab. Jadi sabar dan tetap pada seseorang guru, sesebuah kitab, sesuatu bahagian ilmu ataupun sesebuah negeri. Kata musannif, pelajar hendaklah sedar bahawa sabar dan tetap adalah asas terpenting dalam semua urusan. Tetapi sedikit sahaja orang yang dapat menetap dan orang yang dapat bersabar. Ini tuan-tuan, ya. Sikit saja orang yang mampu nak sabar, ya, yang mampu nak tetap dalam sesuatu urusan. Seperti kata penyair, likullin ila sya'wil ula harakatu walakin azizun fi rijali sabatu. Ya. Setiap orang memang tergerak di hati untuk mendaki ketinggian, tetapi sedikit benar
yang dapat menetap dan bertahan. Tuan-tuan, semua orang nak naik tempat yang tinggi, ya. Semua orang gaduh cepat-cepat nak naik tempat yang tinggi, ya. Semua orang nak dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat tuan-tuan, waktu saya mengaji kitab ni, dalam bab ini ada buat catatan sikit, ya. Jadi guru kita yang mulia Ustaz Muhammad bin Azul Nasir, ya, ketika membaca petikan ini, ya, ada sebahagian kawan-kawan kita yang sembang, ya, bersembang, berbual. Jadi masa tu dipesan terus, kan, kata kalau nak sembang, sembang kat luar, jangan sembang dalam majlis, ya. Kat luar nak sembang, sini pun nak sembang, ya. Semua tempat nak sembang. Nampak ketegasan guru-guru kita, ya. Kita ingat sampai sekarang, kan. Ini adab-adab dalam majlis ilmu sangat-sangat kita kena jaga, ya. Lepas tu kena bersedia, ya. Dia pesan kena bersedia, nak belajar mesti bersedia. Dah tahu dalam kelas kita, ya, jangan bunyi handset, tak. Jangan bunyi telefon, bunyi handset, nak WhatsApp lah, nak Facebook lah dalam majlis ilmu. Bukan sini tempat dia, kan. Tempat dia kat luar sana. Dalam majlis ilmu, fokus kita, ya, terhadap guru yang mengajar di hadapan. Kalaupun kita tak faham, duduk diam, itu pun keberkatan akan kita dapat di dalam majlis ilmu, kan. Tutup handset, bagi silent handset, jangan sembang dalam majlis. Ni antara yang saya ingatlah tuan, waktu belajar kitab ni. Tengok, bila kita belajar kitab adab, ya, kemudian guru dia tegur terus pada kita, kita akan ingat sampai bila-bila, kan. Baik. Kata orang, keberanian itu adalah sanggup bersabar sesaat, ya. Asy-syaja'ah sabru sa'ah. Asy-syaja'ah sabru sa'ah. Maksudnya keberanian ni maksudnya apa? Sabar walaupun dalam satu saat. Maksudnya sekejap, ya, boleh tahan, boleh bersabar, maka inilah dipanggil sebagai keberanian. Orang ni mampu bertahan, mampu bersabar walaupun dalam sekejap, kan. Penuntut hendaklah menetap dan bersabar pada seseorang guru dan sesebuah buku sehingga dapat dihabiskan dengan sempurna. Menetap dan bersabar pada sesuatu bahagian ilmu dengan tidak mempelajari yang lain sebelum disempurnakan yang pertama. Menetap dan bersabar di sesebuah negeri tanpa berpindah ke negeri yang lain jika tiada keadaan yang memaksa. Tuan-tuan, ini poin yang sangat penting, ya. Yang pertama, kena bersabar untuk bersabar dengan seseorang guru, kan. Kadang-kadang guru ni tuan, ada masa pengajian dia menarik, ada masa poin dia tu memang best, kan. Tapi ada setengah masa tuan, poin dia biasa-biasa saja, kan. Tak menarik kita dengar, tak berkaitan dengan kita tak boleh relate dengan ilmu yang disampaikan. Tapi kena bersabar, ya. Mesti bersabar. Sebab dia tahu apa dia ilmu yang nak disampaikan kepada kita, dia lebih tahu, kan. Sebab dia dah mengaji satu kitab dengan guru yang lain, maka dia tahu apa yang dia kena sampaikan, ya, apa yang dia perlu kongsikan kepada orang-orang awam seperti kita. Walaupun kita nampak benda tu tak berkaitan dengan kita, kena sabar, kan. Dengar tak? Mungkin masa sekarang ni, buat masa sekarang ni tak berkait dengan kita. 10 tahun akan datang, 15 tahun akan datang, kita terfikir, guru saya pernah sebut benda ni macam dulu, kan. Nampak macam tak penting dulu. Bila kita dah meningkat usia, rupanya penting yang dia sebut tu, kan. Sebab tu kadang-kadang kita kena sabar, walaupun pengajian guru tu mungkin tak seronok, mungkin tak menarik, kan. Tetapi mungkin ada keberkatan pada ilmu tersebut, ya. Kemudian bersabar pada sesebuah buku, kan. Kalau jenis yang gila kitab, jenis yang gila buku, kan. Tapi dia baca buku tu melompat-lompat, kan. Kejap baca buku sains, kejap baca buku sejarah, kemudian baca pula buku falsafah. Ini yang anak-anak muda kita sekarang bincang, kan. Semua benda nak baca, ya. Pasal ilmu sains nak baca, ya, pasal ilmu sejarah nak baca, kemudian perbandingan agama nak baca. Mana pengkhususan kamu, kan. Baca buku ni sikit, kemudian 3 bulan seterusnya jumpa pula tokoh lain. Mula-mula baca buku tokoh A, kan, dia kata, oh hebat betul penulis ni, kan. Banyak idea-idea dia menarik. Tak lama kemudian 2-3 bulan tengok pula tokoh B. Tokoh ni
macam best juga baca ni. Pindah pula buku lain, pindah pula ilmu lain. Tokoh A tadi ilmu dia tu tak sampai lagi, tak habis lagi. Kita dah melompat pada buku yang lain, kan? Maka tak sempurna ilmu dia. Sebab tu dalam tuntutan fardu kifayah tuan-tuan, kita perlu fokus kepada satu bidang ini. Yang ini saya selalu sebut, kan? Kena ada disiplin. Jangan melompat-lompat dalam bidang ilmu. Orang yang melompat-lompat dalam ilmu tuan, dia tidak akan berhasil, kan? Kitab Ta'lim Muta'alim dah sebut dah dulu. Man thabata nabat. Siapa yang tetap, dia akan tumbuh. Tetap dengan seseorang guru, tetap dengan sesebuah kitab, insya-Allah dia akan menjadi, kan? Kita tak nak lahir orang-orang yang nisful muta'alim, separuh-separuh saja, kan? Celup sini sikit, celup sini sikit. Akhirnya satu benda pun dia tak pakar. Ilmunya hanya berada di permukaan, tetapi dia tidak mendalam. Ilmu dia tidak mendalam, kan? Maka dia tidak memenuhi tuntutan fardu kifayah. Baru ni Dr. Hafiz Qodian, kalau tuan-tuan kenal, kan? Dia ada buat penulisan tentang tanggungjawab kita di dalam bidang ekonomi, tanggungjawab seorang Muslim dalam bidang ekonomi, kan? Orang Melayu kita tuan-tuan, dalam bidang ekonomi, bidang apa, dalam sektor apa yang dia paling banyak berniaga? Sektor kecantikan, kosmetik, kan? Makanan-makanan keripik, kacang. Tapi dalam bidang-bidang yang penting, bidang pemakanan, beras, gula, minyak, kan? Kemudian bidang-bidang dalam bidang-bidang keperluan asas yang lain, sabun dan semuanya, dalam bidang mekanik kereta, siapa yang pegang tuan? Kan? Bukan orang Melayu kita, orang lain yang pegang. Sebab apa? Sebab kita sibuk belaka. Orang nak berniaga produk kosmetik, kita pun ramai nak berniaga produk kosmetik. Kalaulah kita penuhi tuntutan fardu kifayah, kita ambil bahagian kita masing-masing. Yang ini pakar dalam gunting rambut, ini pakar dalam enjin kereta, ini pakar dalam bidang-bidang tertentu, maka umat Islam kita tuan-tuan insya-Allah akan maju, kan? Ini tulisan Dr. Hafiz Qodian, dalam bidang fardu kifayah, kita ambil bahagian kita, ambil peranan kita masing-masing. Saya pakar dalam bidang apa? Jangan kita sibuk pula, orang buat benda tu, kita nak buat benda tu, orang buat benda ni, kita pun nak buat benda ni, maka rugi, maka rugi ekonomi, umat Islam kita, kan? Jadi yang pertama, bersabar dengan seseorang guru. Yang kedua, bersabar dengan sesebuah kitab, dan kemudian bersabar pada sesuatu bahagian ilmu, kan? Seperti saya sebut tadi, kalau kita nak mengaji ilmu faraid, kenalah mengaji ilmu faraid sampai habis, kan? Ilmu fardu ain kita dah selesai dah. Tauhid saya dah selesai, insya-Allah, mudah-mudahan. Fiqh saya dah sempurna dah, baca kitab peringkat permulaan, pertengahan, perakhiran, insya-Allah. Bab adab, bab tasawuf, saya dah mengaji dah kitab ni dengan guru-guru sekian-sekian. Saya nak tambah ilmu lagi. Ilmu faraid sebagai contoh, saya nak mahir betul-betul dalam bidang ni. Nanti orang boleh datang pada saya, orang rujuk pada saya, kan? Dah selesai dah satu tanggungjawab kita, kan? Selesai dulu, Dalam bidang hadis contohnya, kita nak pakar dalam bidang hadis, maka kita bersungguh-sungguh itqan, sabat dan tetap dalam bidang hadis tersebut. Biar kita jadi orang yang pakar sungguh, kan? Senang orang nak rujuk kepada kita. Menetap dan bersabar di sesebuah negeri tanpa berpindah ke negeri yang lain, jika tiada keadaan yang memaksa. Ini sesuai kepada penuntut ilmu lah tuan-tuan, penuntut ilmu bila dah belajar di satu sekolah, satu madrasah, satu negeri, duduk situ dulu lama-lama. Duduk 4 tahun, 5 tahun, selesai dengan guru di sana, baru pindah kepada tempat-tempat yang lain. Kalau macam kita ni, duduk di masjid, kan? Masjid Al-Wara ni katalah hari ni ada kitab hadis, kemudian esok pula masjid lain pula, Masjid Padang Polo, ada baca kitab fiqh. Jadi kita pun nak pergi Masjid Padang Polo, itu tak ada masalah, tuan. Itu tak ada masalah, kan? Bagi kita ni sebagai penuntut ilmu yang nak mengaji bidang-bidang yang asas saja. Tapi kalau penuntut ilmu yang duduk di sekolah, duduk di asrama, duduk di madrasah, dia kena tetap dalam sesuatu tempat pengajian tersebut, ini lebih sesuai kepada pelajar-pelajar di pondok-pondok lah, kan? Pelajar di pondok-pondok, sekolah dan sebagainya, kan? Kita kadang-kadang cepat sangat nak tarik anak kita keluar daripada ma'had tahfiz, baru duduk 2 minggu, 3 minggu, anak dah kata tak boleh raya, kan? Tak boleh nak hafal Quran dah, tak boleh nak kicap dah.
tarik anak kita, bawa masuk sekolah menengah biasa. Cepat sangat kita. Kan dah rugi tu. Jadi dia tidak tumbuh dengan betul lagi. Tak tumbuh dengan betul lagi, kemudian kita tarik dia, pindah dia. Maka jadilah anggur yang masam, anggur yang tak masak. Kan? Tazabbabta qabla an tuhasram. Kamu nak jadi kismis sebelum kamu jadi anggur, kan? Tazabbabta qabla an tuhasram. Kamu nak jadi kismis padahal kamu anggur yang tak masak lagi, kan? Anggur nak jadi kismis dia kena masak dulu, baru dia boleh jadi kismis yang baik. Maka sama juga dalam memilih tempat pengajian, kena sabar, kena tetap, jangan berpindah-pindah daripada satu negeri kepada satu negeri yang lain. Sebab tu dia suruh kita semak dulu. Tak, duduk dulu dalam masa 2 bulan. Tengok dulu macam mana keadaan kita. Sesuai tak kita dengan guru tersebut. Bila dah sesuai, kita rasa insya-Allah boleh kita mengaji ni, duduk menetap dengan guru tersebut. Kalau kita berpindah-pindah, ini akan mengurangkan barakah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan sebabkan guru tadi berasa hati, sakit hati dengan kita. Sebab sekejap kita ada, sekejap kita tak ada. Kan? Begitu. Dan ini boleh menghancurkan urusan pembelajaran, menyibukkan hati, menghilangkan waktu dan menyakiti hati guru. Tengok tuan. Yang pertama, dia akan hancurkan urusan pembelajaran. Tak berhasil. Kan? Tak berhasil ilmu yang kita belajar. Yang kedua, menyibukkan hati. Kejap nak kaji tokoh ni, kejap nak kaji ilmu ni, tak berhasil apa-apa. Menghilangkan waktu maknanya kita rugilah masa kita. Dan kemudian yang paling penting, kita menyakitkan hati guru kita. Tuan-tuan, hati guru kena jaga. Hati guru kita kena jaga elok. Pesan pada anak kita elok. Jangan biadab dengan guru-guru. Kan? Guru tak pandai sebut Inggeris, bahasa Inggeris tak fasih dia, kemudian kita buat video troll dia. Kan? Ini antara pelajar-pelajar yang tidak berhasil ilmu dia. Kalau dia memuliakan guru, dia tidak akan menghina profession keguruan. Dia takkan sekali menghina, walaupun guru tu bosan ke, walaupun guru tu ilmu dia kurang, kan, tak boleh nak sebut Inggeris dengan baik, tak. Tapi bila dia menghina guru, maknanya dia adalah seorang pelajar yang tidak pernah berhasil ilmu dia, walaupun dia fasih bahasa Inggeris. Tuan-tuan, kemampuan berbahasa Inggeris ni bukanlah petunjuk bahawa seorang tu adalah orang yang cerdik. Kan? Di Rusia, di China, Korea, semua tak pandai bahasa Inggeris, tapi ekonomi maju. Kan? Boleh mencipta inovasi-inovasi yang baru dalam dunia teknologi, komputer, ICT, dalam bidang smartphone. Sekarang ni di Indonesia buat. Indonesia ni antara prospek yang tinggi dalam bidang ekonomi, dalam bidang perniagaan, pemasaran, dalam bidang kilang. Tak? Orang Indonesia pandai ke cakap Inggeris macam kita? Berapa ramai sangat yang pandai cakap bahasa Inggeris. Tapi orang datang ke Indonesia. Tak mesti pandai cakap Inggeris maka kita akan diterima oleh masyarakat global. Tak semestinya. Mahirkan dulu dalam bahasa ibunda kita. Mahirkan dulu dalam bahasa Melayu kita ni. Baik. Yang seterusnya, bersabar dalam tuntutan diri dan dugaan. Penuntut hendaklah bersabar menahan tuntutan diri dan hawa nafsunya. Kata seorang penyair, innal hawa lahwal hawanu bi'ainihi wa sari'u kulli hawa sari'u hawani. Tuan, innal hawa lahwal hawanu bi'ainihi wa sari'u kulli hawa sari'u hawani. Sesungguhnya hawa nafsu itu adalah lamunan kehinaan itu sendiri. Kerana hawa nafsu itu menjatuhkan tuannya di dalam kehinaan, disebabkan menurut tuntutan hawa nafsu yang membawa kepada kehinaan. Dan orang yang dikalahkan oleh hawa nafsu adalah dikalahkan oleh kehinaan. Kerana selepas itu ia akan jadi orang yang hina. Ini makna dia tuan-tuan, innal hawa lahwal hawanu bi'ainihi. Maksudnya hawa nafsu ni adalah suatu yang rendah. Hawa nafsu ni suatu yang rendah kedudukan dia. Dan orang yang dikalahkan oleh hawa nafsu
maka dia telah dikalahkan dengan kerendahan. Faham tuan? Itu makna dia, ya. Hawa nafsu ni benda yang rendah, benda yang hina. Jadi bila kita dikalahkan oleh hawa nafsu, maknanya kita berada pada kedudukan yang hina. Itu makna dia, ya. Penuntut hendaklah bersabar dalam sebarang percubaan dan dugaan. Ni tuan-tuan, waktu mengaji ni lah macam-macam dugaan, ya. Dugaan waktu kalau belajar, ya, menuntut ilmu ni lah. Kalau kita ni orang yang dah berumur, ya, yang dah bekerja, datang tuntut ilmu ni, urusan lain pula, kan? Ujian dia lain pula. Ujian dia dengan kemungkinan kerja kita sibuk dan sebagainya. Sebab tu kata ulama, tafaqqahu qabla an tasudu. Maksud dia apa tuan? Maksud dia, sibukkan diri kamu dengan menuntut ilmu sebelum kamu menjadi pemimpin, sebelum kamu disibukkan dengan urusan-urusan yang lain, ya. Sebelum nak jadi pemimpin, maksudnya pemimpin keluarga, ya, pemimpin masyarakat, dah bekerja dan sebagainya, sibukkan diri kita dengan tuntut ilmu dulu, ya. Sibukkan diri kita dengan menuntut ilmu sebelum kita nak jadi pemimpin pada masa akan datang, kan? Kalau penuntut ilmu ni pula tuan, waktu mula-mula datang belajar ni, dah mula fikir nak kahwin, mula dah fikir nak nikah, ya. Jumpa pula dengan orang yang dia berkenan dan sebagainya, dan orang tu pun berkenan juga kat dia. Lalas sekali dua-dua tak mengaji, ya. Dua-dua dah tak mengaji dah. Ini umur baru 18, baru 19, baru 20, kan? Baru sampai dah nak kahwin dah. Saya kata bagi masa dulu, ya. Bagi masa dulu. 5 tahun, 6 tahun barulah kahwin, ya. Takut sahab, takut nanti kena ambil dengan orang. Tengok, susahlah gitu, tak? Ya. Sebab tu bila tanya macam tu, ya, kita bagi tahu macam tu, kita kata boleh nak kahwin. Boleh nak kahwin, tak ada masalah. Tapi dengan syarat, bila dah kahwin, dua-dua ni kena belajar, kena pergi mengaji, kena ngaji, kena ngaji. Tapi orang perempuan ni tak samalah dengan kita, tak? Sebelum dia kahwin, insya-Allah semangat dia pergi belajar. Bila dah kahwin, lepas dia kahwin, terus jadi tak semangat, kan? Hilang terus semangat dia. Kecuali beberapa orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Illa man rahimah rabbuk. Orang macam ni dia akan terusan belajar, tuan. Orang macam ni dia berterusan belajar walaupun dia ada anak sekalipun. Tapi kita ni orang lelaki tak bolehlah nak samakan dia dengan kita, tak? Kerana urusan orang perempuan ketika setelah dia kahwin, ya, dia ada urusan yang banyak pada waktu tersebut. Dia ada banyak urusan dia dengan suami dia lagi, ya, urusan dia nak urus rumah tangga lagi, kalau ada anak dengan anak lagi dan sebagainya, kan? Jadi kita tak boleh nak samakan dengan kita. Tapi kita ni lah yang nak kena kuat, tuan, ya? Kita nak kena kuat. Dia kata baik Ustaz, insya-Allah khair, insya-Allah. Lepas kahwin hilang dah terus, ya. Tak nampak dah muka lepas tu, tak nampak dah muka, ya. Tak tahu pergi mana dah dia. Dah pergi mana dah, ya? Tengok-tengok dah balik Malaysia. Balik Malaysia sebab apa? Ya, pening kepala, duit tak ada apa semua sekali, last sekali balik Malaysia, ya. Tak dah habis lagi mengaji Mesir, dah kahwin, tak sabar sangat nak kahwin, terus balik ke Malaysia, tak habis pengajian, ya. Padahal sebelum tu boleh duduk, elok je mengaji sebelum kahwin, tak? Sepatutnya penuntut ilmu ni dia tak perlu lagi fikir benda-benda yang macam tu, ya. Tak perlu nak fikir, ya. Maksudnya kalau dah kahwin, sebenarnya dia perlu lebih tawakal lagi selepas tu, kan? Sebelum kamu kahwin, bukan main lagi kamu dengan tawakal kamu semua sekali. Sembah lah. Lepas kahwin, habis tawakal semua, ya? Hilang dah habis tawakal. Tu, ya? Kan sebelum kahwin tuan, seorang ni saja satu rezeki saja. Tak? Lepas kahwin, jadi dua rezeki. Patutnya dia tak payah fikir dah, ya, tentang masalah tersebut. Kenapa tuan? Kerana penuntut ilmu ni makamnya tajrid, ya, makam ahli tajrid. Tajrid ni apa dia tuan? Tajrid ni makna dia, ya, dia tidak perlu dengan usaha yang lebih seperti orang yang berada pada makam asbab, ya, seperti orang yang perlu ada sebab dia. Tapi bila dah kahwin tuan, yang tadi sebelum kahwin, ya, bila dah kahwin dia tergantung dengan dua.
Sama ada dia berada pada maqam tajrid ataupun dia berada pada maqam ahli asbab. Dia asbab disebabkan isteri dia, ya. Kalau isteri dia bukan tajrid, maksudnya isteri dia ni bukan ahli, yang mana dia ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya, tidak perlu kepada sebab seperti orang yang lain, kan. Ataupun isteri dia pada maqam asbab. Isteri dia pada maqam asbab, maksudnya isteri dia perlu kepada suatu sebab yang dia lihat depan mata material tersebut, ya. Tapi dia, tuan-tuan, suami tadi pada maqam tajrid. Beza tu, ya. Isteri dia pada maqam asbab, ya, maksudnya dia kena ada suatu sebab. Tapi suami dia tak perlu kepada usaha, tak perlu kepada kerja, ya, tak perlu kepada sebab. Dia ni berada pada maqam tajrid. Maka pada waktu tersebut, tuan, dia perlu raikan isteri dia pada waktu tersebut, ya. Dia perlu mengikuti jalan isterinya. Tapi jangan tinggallah jalan dia yang asal tadi, ya, yang sepatutnya dia menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, beza tu. Orang menuntut ilmu pada maqam tajrid. Kadang-kadang tak fikir pun mana duit datang, kan? Mana masa yang dia dapat nak belajar dengan tok guru ni, belajar dengan tok guru ni, tak cari duit tapi boleh hidup, boleh tuntut ilmu. Ini panggil maqam tajrid. Kalau pada maqam asbab, tuan-tuan, sehari tu dah kena fikir dah berapa sen yang saya dapat. Kalau saya kerja ni 8 jam, berapa upah saya dapat? Katalah dapat RM10. RM5 saya nak makan untuk diri saya, ya. RM3 lagi nak simpan. Itu maqam asbab. Maqam tajrid, belajar daripada pagi sampai petang, tiba-tiba datang makanan. Datang makanan, datang waktu, datang kelapangan. Ini maqam tajrid. Penuntut ilmu, tuan, dia berada pada maqam tajrid, ya. Tak perlu kepada usaha, tak perlu kepada kerja, tak perlu kepada sebab, tapi boleh hidup macam biasa. Cuma isteri dia tadi pada maqam ahli asbab, ya. Jadi dia kena ikutlah isteri dia, kena raikan isteri dia. Jadi dia kena bekerja, ya. Dia kena cari nafkah untuk isteri dia, maka dia perlu mengikuti jalan isteri dia. Itu beza dia, ya, maqam asbab dan maqam tajrid. Ini yang berlaku, tuan-tuan, kalaulah penuntut ilmu tu tak sabar ketika mana menuntut ilmu, tak sabar ketika mana diberi ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam menuntut ilmu, ya. Maka akhirnya dia akan kecundang di tengah jalan. Kan rugi, tuan-tuan. Kalau ada anak-anak kita pesan jangan gatal sangat nak kahwin. Tunggu dulu, selesaikan dulu pengajian tu, ya. Kalau lah kata mengaji lama 10 tahun, 11 tahun tak habis, tu tak apalah kahwin. Tak. Mudah-mudahan bila dah kahwin akan jadi perangsang motivasi dia untuk nak selesaikan pengajian dia. Ya. Baru sampai 2-3 bulan, ya, tengok orang lain mesej tak, ada tunang dah dan sebagainya, akhirnya cepat sangat nak kahwin, ya. Saya, tuan-tuan, masa saya duduk di Dumiat, ya, saya duduk di sebuah rumah sewa ni orang lama, orang Malaysia yang tahun 90-an dulu. Saya datang tahun 2010, 2008. Saya duduk rumah tu tahun 2010, kan. Ini rumah orang Malaysia lah, dah lama dah disewa. Daripada tahun 93, penuntut, ya, Malaysia di Dumiat memang dia dah menyewa dah ke rumah ni. Ini antara rumah yang lama yang disewa oleh pelajar-pelajar Malaysia. Jadi banyaklah barang-barang lama yang kita jumpa. Antaranya dokumen-dokumen, ya, surat-surat. Jadi saya jumpa, tuan, ada surat ni, ada 3 keping surat, ya. 3 keping surat daripada keluarga dia, daripada ayah dia, daripada ibu dia, kemudian daripada kakak dia. Tuan-tuan, semua surat ni isi kandungan dia nak bagi tahu apa? Dia kata kami sekeluarga tidak meredai kamu, wahai abang, untuk berkahwin di Mesir. Tak reda, tuan-tuan. Satu family, ya. Yang tulisan ayahnya dengan tulisan bunga-bunga dengan ejaan klasik. Orang lama, kan, ya. Dia kata ayah tak setuju kalau kamu nak kahwin di Mesir. Mak dia lagi lah, tuan. Mak dia lagi lah emosinya, ya. Tak mengaku anak terus mak dia, kan. Kakak dia lembutlah sikit, kata kamu datang ke Mesir sebab nak mengaji. Tiba-tiba kamu nak kahwin, mana tujuan kamu, kan? Kamu dah lari daripada tujuan. Tiga-tiga tak reda, tuan. Tapi tak tahulah apa cerita dia, tak tahu siapa tuan kepada surat tu, ya. Bahagia ke tidak, ya, masih berkahwin lagi ke tidak, kan. Itu antara kes-kes klasik yang kita jumpa, yang kita sendiri jumpa depan mata, kan. Kalau tuan-tuan biasa pergi Mesir ni, biasalah orang musyrik, kan.
tahun 3, tahun 4 boleh dah fikir nak kahwin ni. Boleh dah fikir. Cuma bila kita belajar kan, kata ulama tafaqahu qabla an tasudu. Tuntut ilmu dulu sebelum kamu nak jadi pemimpin, nak jadi pemimpin keluarga, pemimpin kepada isteri kita, anak-anak kita. Cukupkan ilmu di dada kita ni, barulah boleh sesuai untuk kita nak jadi pemimpin keluarga. Ini yang penting tuan. Ini yang penting sekali. Sebab tu kadang-kadang ada orang yang diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak tuntut ilmu, tapi tak ada peluang. Ada orang memang betul-betul nak belajar, bersungguh nak belajar, tapi tak diberi izin oleh Allah Taala. Ada orang yang diberi izin oleh Allah Taala, tapi tak manfaatkan peluang yang dia ada, maka dia menyia-nyiakan perkara tersebut. Sebab tu ilmu ni tuan, hakikatnya ilmu ni adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu ni anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semua orang boleh menuntut ilmu. Bukan semua orang boleh menuntut ilmu. Jadi saya kira sekadar itulah perkongsian kita pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini memberikan iktibar, manfaat dan kebaikan kepada kita semua, menjadi panduan di dalam kehidupan seharian kita. Saya mohon ampun, mohon maaf sekiranya terkasar bahasa, tersilap bicara, terkurang adab dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa saya dan mengampunkan dosa kita semua. InsyaAllah kita bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Siru ala barakatillah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah suratul Asr.